Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada petang ini di Yaman dan malam ini di Malaysia kita dapat bersama sekali lagi. Dan insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Dan untuk pengetahuan pada petang ini di Yaman mungkin Ustaz tidak dapat menyampaikan dengan hanya sekadar yang sempat, kerana Ustaz dimaklumkan bahawa ada beberapa jemaah yang ingin menziarahi Ustaz, termasuk dengan satu orang habib yang akan datang ke sini. Jadi seandainya kedatangan tetamu nanti, mungkin Ustaz akan berhenti terus. Boleh? Nak tanya jemaah, boleh tak kalau Ustaz berhenti terus bila jemaah datang nanti? Kerana waktu petang di sini waktu yang mereka ziarah mereka ziarah dan juga kadang-kadang ada juga waktu malam. Tapi waktu zuhur memang tidak ada. Mereka di sini zuhur, mereka tidak pergi rumah orang. Dan kedai-kedai pun ditutup selepas pada zuhur di sini. Dan insya-Allah tanpa melengahkan masa, pertamanya Ustaz nak ucapkan selamat malam di Malaysia, dan didoakan juga kepada semua para jemaah dalam keadaan sihat. Jadi Ustaz dalam ni mungkin Ustaz pun tidak lama, masalah kaki Ustaz pun belum lagi baik. Jadi dalam keadaan macam ini, Ustaz hanya sampaikan dahulu keadaan yang mampu, dan Ustaz tidak boleh duduk lama sebenarnya. Tidak boleh duduk lama. Kalau duduk lama kita akan sakit kaki kita. Dan untuk pengetahuan juga, pagi tadi satu orang ulama datang ke rumah, dia mengajar kerana Syekh tadi tidak mahu Ustaz ketinggalan. Jadi di sini masya-Allah berlaku guru datang ke rumah anak murid menyampaikan ilmu. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada malam ini di sana muka surat 98. 98. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya pada muka surat 98. Ila masyiati yastanidu kullu syai'in wa laysat tastanidu hiya ila syai'in. Maksudnya kepada masyiah, kepada kehendak Allah. Masyiah ni kehendak. Kepada masyiah Allah jua bersandar tiap-tiap sesuatu. Segala sesuatu itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tiada masyiah Allah taala bersandar kepada sesuatu, dan kehendak Allah tidak ada kaitan dengan sesuatu, tidak ada kaitan dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah taala ingin mengadakan sesuatu, maka pasti jadi. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu itu pada azali lagi. Pada azali lagi. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu pada azali, maka semua sesuatu mengikut apa yang ditetapkan pada azali. Demikianlah yang ditetapkan oleh Allah dalam azali demikian, maka demikianlah yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesuatu yang berlaku yang tidak bertepatan dengan kehendak Allah adalah mustahil. Mustahil sesuatu yang berlaku tidak mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bahkan semua yang berlaku itu adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kita kena memahami bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha berkuasa. Bila kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradat, berkehendak, maka dalam keadaan macam itu
kita akan dapat mengetahui bahawa sesungguhnya semuanya itu tidak terlepas daripada pandangan Allah Ta'ala. Walaupun sebesar mana, walaupun seberat zarah sekalipun, ianya tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita melakukan sesuatu, sudah memahami demikian, apabila kita melakukan sesuatu, maka jangan sandarkan sesuatu itu kepada diri kita, tetapi sandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah menentukan bahagian-bahagian manusia sebagaimana firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membahagi sesuatu tadi mengikut kehendak Allah. Allah Ta'ala bagi dah bahagian-bahagian masing-masing di dalam kehidupan mereka. Maka apabila sahaja lahirnya seseorang, maka sudah ditetapkan tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal ibadahnya. Bahkan sudah ditentukan juga bahagian syurganya dan juga bahagian neraka. Maka kehendak Allah Ta'ala ini, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, inilah kehendak yang mutlak. Tidak ada yang boleh, maknanya tidak menghalangnya. Firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Maka sesungguhnya tidaklah dikehendaki oleh Allah kecuali, tidaklah berlaku kecuali dalam kehendak Allah Ta'ala. Boleh Ustaz tunggu sekejap Ustaz? InsyaAllah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, bahkan kamulah yang ditanya oleh Allah. Maka kita kena memahami segalanya kehendak Allah. Amal ibadat kita ini sebenarnya tidak boleh mempengaruhi Allah Ta'ala. Maka jangan meletakkan bahawa sabit amal lah orang itu boleh masuk syurga. Sabit amal lah menyebabkan Allah Ta'ala terpaksa memberikan ampunan dia. Tidak sekali-kali. Kerana Allah Ta'ala itu, dialah yang menetapkan sesuatu itu pada azali. Ada pun amal perkara yang baru lagi. Hari ini baru dia beramal. Sedangkan takkanlah ketetapan yang dahulu ini maknanya dikalahkan dengan ketetapan yang azali dikalahkan dengan perbuatan yang baru. Itu tidak mungkin, itu mustahil sama sekali. Maka ulama-ulama tauhid mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh meletakkan ahli-ahli ibadah itu di dalam neraka, dan Allah boleh meletakkan ahli-ahli maksiat itu di dalam syurga, kerana sesungguhnya itu semua di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah mendatangkan beberapa contoh-contoh. Ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia ini tidak menyembah Allah, maka dia tiada amal, tiba-tiba masuk dalam syurga. Seperti apa? Seperti ahli-ahli sihir Nabi Musa yang berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka di akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ada satu orang, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak beriman. Lalu dia mengatakan bahawa dia ingin membantu Rasulullah dalam peperangan. Lalu Rasulullah tidak mengizinkan. Rasulullah mengatakan, kamu masuk Islam baru kamu berperang. Dia kata, tidak, kami nak perang saja, nak tolong saja, tapi kami tak mau masuk Islam. Maka Rasulullah tidak izinkan dia. Hinggalah beliau itu masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia bersama Rasulullah berjihad, terus wafat. Rasulullah mengatakan, dialah orang yang tidak ada amal kecuali jihad itu menyebabkan dia masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga ahli ibadah yang mencapai maqam wali Allah Ta'ala, akhirnya masuk dalam neraka, seperti Bausisa yang merupakan ahli ibadat kepada Allah,
akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ataupun Bal'an ibnu Ba'ura yang dikatakan bahawa dia berdoa kepada Allah sebelum dia turun tangan, doanya sudah makbul. Akhirnya mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, orang-orang yang melihat sesuatu amalan baik, dia melihat amalan melihat kepada seorang yang beramal, orang ini amal soleh, dia beramal soleh, maka dia beramal soleh tadi itu sebenarnya dalam ketetapan Allah, Allah memandang dia dengan pandangan rahmat. Allah memandang dia dengan pandangan rahmat. Dengan pandangan rahmat inilah yang menyebabkan orang itu boleh melakukan amal soleh. Tetapi ada orang yang dia tidak melakukan amal soleh, dia minum arak, dia berjudi, dia berzina dan seumpamanya. Allah memandang dia dengan pandangan kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan macam itu, seseorang itu tidak dapat mengetahui adakah seorang itu di akhir kehidupannya dapat rahmat ataupun mendapat laknat daripada Allah. Sebab itu kita telah menyatakan semalam ada 4 perkara yang ditakuti oleh ahli ibadat. Yang pertama, dia takut amal ibadat tidak diterima. Sebab itu berbeza orang awam. Orang awam ini bila sudah beramal, sudah merasa baik. Ini sifat orang awam. Bila beramal, dia sudah merasa baik. Kemudian, dia ini bila beramal saja, maka hilang sifat harap dia pada Allah. Hilang sifat takut dia kepada Allah. Sebab dia rasa sudah selamat. Orang-orang soleh, dia kau beramal, kau takut pada Allah. Kau takut pada Allah. Kenapa orang yang beramal takut pada Allah? Apa yang dia takutkan? Dia sudah beramal. Ada 4 ketakutan. Kita dah baca dah baru ni. Tapi Ustaz ulang balik. Yang pertama, takut amal ibadat tidak diterima oleh Allah. Takut amal ibadat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ingat kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika mana anak muridnya mengucap kalimah syahadah, ketika mana Imam Ahmad Ibn Hanbal hampir wafat. Dia ucap la ilaha illallah, tapi akhirnya apa berlaku? Imam Ahmad hanya mampu menyebut la saja, patut terdiam. Maka setelah diajar sekali dua kali, ternyata Imam Ahmad hanya menyebut la saja. Lalu menangis anak muridnya. Ketika menangis anak murid mengatakan bahawa Imam Ahmad itu kalau dia ini tak mampu nak ucap 2 kalimah syahadah, bagaimana dengan kita? Sedangkan Imam Ahmad 400 rakaat 1 hari semayang. Maka dalam keadaan macam itu, tak boleh nak ucap kalimah syahadah. Lalulah Allah Ta'ala beri kekuatan pada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad menyatakan bahawa ketika mana aku hampir merasai sakarat, maka Allah Ta'ala datangkan aku, dilihatkan iblis. Lalu iblis memuji Imam Ahmad. Ya Imam, kamu seorang yang soleh, amal ibadat kamu sudah diterima oleh Allah, kamu akan menjadi ahli syurga. Kami para iblis tak mampu nak menggoda kamu. Imam Ahmad kata, la, itulah maksud Imam. Tidak. Maka dipuji lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tidak. Dipuji lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tidak. Imam Ahmad menafikan. Tak mengatakan saya ni orang soleh. Tak merasa aman lagi walaupun dalam keadaan macam itu. Lalulah iblis tadi mengatakan, wahai Imam, kami para iblis ni telah membuat perkara yang macam ini terhadap lebih kurang dalam 40 ulama soleh. Ulama soleh mati dalam keadaan su'ul khatimah. Telah mana para iblis tadi memuji dia, kamu orang soleh, kamu orang baik, kamu diterima amal kamu. Lalu dia merasa ujub, akhirnya mati dalam keadaan ujub, mati dalam keadaan bangga pada amal. Maka inilah yang ditakuti oleh orang-orang ahli ibadat. Sandarkan amal pada Allah. Bila sandarkan amal pada Allah, rasa takut kepada Allah itu ada. Tapi bila sandarkan amal pada diri kita, rasa bangga itu ada, rasa ujub itu ada. Maka disuruh dalam pengarang kitab kita ini, sebenarnya dalam matan ini memberitahu kepada kita, sandarkan amal kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takut amal ibadat tidak diterima. Yang kedua, takut Allah palingkan hati dia daripada dia soleh, di akhir-akhir nak wafat tidak soleh. Itulah yang dibimbangi. Akhirnya dia takut walaupun sudah umur sudah beribadat 40 tahun, 50 tahun.
Tidak mustahil. Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu bi amali ahlina fayadkhuluha. Seorang yang beramal dengan amal soleh, hampir dia masuk surga hanya sehasta saja. Tiba-tiba di akhir kematian dia buat dengan amalan ahli neraka, masuk dalam neraka. Wal iyazubillah. Dan yang ketiga, takut apa? Takut mati su'ul khatimah. Kan kita dah beritahu tadi, katanya iblis, aku telah menggoda 40 ulama yang soleh dengan cara macam ini, memuji, mendatangkan sifat ujub dalam hati, sifat bangga dalam hatinya. Akhirnya mati dalam keadaan terbatal segala amal. Bimbang takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa kata ulama? Kata ulama mengatakan bahawa sesiapa yang tidak memikirkan sama ada dia mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah, su'ul khatimah lebih hampir kepada dia. Itu kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baik kematian, husnul khatimah, dan jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah wal iyazubillah. Baik, kita sambung sedikit saja ni. Dan tiada masya Allah Ta'ala itu bersandar kepada sesuatu. Tiada kehendak Allah bersandar pada makhluk. Maknanya Allah nak masukkan syurga bukan sandar pada amal kamu. Allah nak masukkan neraka bukan sandar kepada maksiat dia. Tetapi apabila Allah memandang dengan pandangan rahmat, pandangan rahmat itu kekal sampai dia wafat, maka dimasukkan dalam syurga dengan rahmat, bukan dengan ibadat. Kalau Allah memandang dia dengan pandangan kemukaan dan dia duduk dalam kemukaan Allah sampai dia wafat, maka dengan pandangan kemukaan itulah yang menyebabkan dia masuk di dalam neraka Allah. Waliyazubillah. Maka Maha Suci Tuhan yang mengurniakan wujudnya pada setiap mawjud itu, dan iaitu limpah anugerahnya atas tiap-tiap mawjud. Maha Suci Allah, Dia telah memberi sesuatu itu anugerahnya, sesuatu itu pemberian Allah. Jadi Maha Suci Allah, Allah ini tidak lemah dalam nak menyatakan sesuatu. Allah Ta'ala tidak lemah dalam nak meletakkan sesuatu. Jadi sebab tu kita tidak boleh berputus asa. Orang yang lemah dalam beribadat, jangan putus asa. Jangan berputus asa. Nanti sampai masa Allah tolong kita. Hanya kita kena bersungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian dikatakan bahawa setiap sesuatu Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita. Tengok tu, ayat ini memberitahu pada apa? Memberitahu kepada kita bahawa apa-apa yang kita lakukan adalah anugerah Allah, bukan daripada kita. Baik, macam kita hari ni alhamdulillah duduk dalam majlis ilmu contohnya. Allah Ta'ala beri kita boleh semayang berjemaah. Ustaz kadang-kadang sedih juga. Lama dah tak pergi semayang jemaah di Dar Mustafa. Maknanya ada, bila kita ada ujian sikit tu, tapi hati tu rasa nak pergi. Lama dah tak boleh hadir dalam kuliah. Tapi bila mana sahaja kita dapat melakukan sesuatu, sama ada semayang jemaah ataupun hadir dalam kuliah, ataupun kita diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan, tapi kita diberi pula sifat dermawan sebagai contoh, maka itu satu anugerah yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi dalam keadaan macam itu, kita kena memandang anugerah itulah, jangan memandang daripada kita. Jangan memandang daripada kita. Sebab itu orang yang beribadat, dia tidak melihat pada ibadatnya. Apa maknanya? Dia tidak merasa bahawa amal ibadatnya itu banyak. Dia tidak merasa bahawa dia ada amal ibadat. Bila dia rasa dia tidak ada amal ibadat, dia akan rasa fakir, dia akan rasa dhaif, dia akan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan lagi dan dengan masya Allah, kerana bahawasanya jatuh barang yang tiada kehendak Allah Ta'ala itu muhal, mustahil, dan tiada masya Allah Ta'ala bersandar pada sesuatu. Baik, maka Maha Suci Tuhan itu mengurniakan wujudnya pada sekalian mawjud itu, dan iaitu limpah anugerah atas tiap mawjud. Kerana bahawasanya Tuhan itu iaitu yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain daripadanya, dan tiada berkehendak kepada yang lainnya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala ni, kitalah yang berhajat pada Allah. Allah tidak berhajat pada kita sedikit pun. Kerana sesungguhnya kita kena mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki,
dan apa yang berlaku semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita kena memandang bahawa semuanya datang daripada Allah, dan ketika mana kita berjaya memandang semuanya datang kepada Allah, ketika itu hilanglah pandangan kita terhadap apa yang kita miliki. Sebab itu sifat seorang hamba apa dia? Sifat seorang hamba yang pertama, tidak pernah merasa memiliki. Itu baru sifat hamba. Maknanya sebab itulah Imam Syafi'i ibadat itu banyak, tapi ketika beliau nak wafat, beliau berkata, ya Allah, maaf, aku tidak ada amal untuk bertemu dengan kamu. Kalau kita baca orang-orang soleh begitulah, siapa 3 orang yang sentiasa menangis pada waktu malam? Siapa dia? Bagaikan seolah-olah nak dimasukkan dalam neraka sehari. Yang pertama, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang sembahyang 1000 rakaat satu hari. 1000 rakaat satu hari, tetapi setiap malam menangis takut kepada Allah. Yang kedua Al-Imam Hasan Basri, nak melihat orang yang bercakap kalimahnya bagaikan Al-Quran. Setiap keluar daripada lidahnya mutiara-mutiara kata, sehingga dikatakan bahawa seandainya ada Imam Hasan Basri di tempat itu, tidak ada orang bermaksiat di situ. Kalau Imam Basri ada di kampung tu, tidak ada orang akan mampu buat maksiat di kampung itu. Berkatnya Imam Hasan Basri. Begitu yang ketiga siapa? Yang ketiga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang zuhud, yang takut kepada Allah Taala, yang sentiasa ingat kepada Allah, sedangkan beliau ini nak tidur pun takut. Ketika mana orang tanya dia, kenapa kau tidak bertidur? Kalau aku tidur, takut aku mensia-siakan hak rakyat. Maknanya pernah dia nak tidur sekali, akan dia kata, wahai ayah, kalau ayah tidur nanti tidak tertunai hak rakyat, apa ayah nak jawab depan Allah Ta'ala? Begitu takut dia kepada Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja Ustaz dapat sampaikan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Nanti kita baca sikit. Dan tiada berkehendak ia kepada yang lain. Tiada berkehendak pada yang lain, dan firman Allah Ta'ala, dan kepadanya juga kembali sekalian pekerjaan itu, maka engkau sembah akan dia dan engkau tawakal akan dia. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang telah mengenal akan Allah, maka keluarlah lisannya, maka tiadalah lisannya, maka tiadalah lisan bagi mereka itu. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, tidak ada perkataan daripada diri dia kecuali datang daripada Allah. Itu maksud dia. Kalau Rasulullah dia sebut la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak ada lisan nafsu. Maknanya cakap saleh. Ada satu orang ulama di Indonesia, Habib Jamal. Habib Jamal dia cerita, dia bersama dengan Allamah Habib Umar. Allamah Habib Umar pergi dakwah di Indonesia. Sepanjang masa dia ini ikut Habib Umar, sepanjang di Indonesia, hatta dikatakan bahawa Habib Umar tidak kelihatan benda yang lain kecuali zikir, baca Quran, bercakap ilmu, 3 je. Dia penuhkan masa dia. Maka Habib Jamal tadi kata, Habib Jamal dia mengatakan bahawa saya lihat perbuatan guru saya Habib Umar sepanjang masa saya bersama dengannya, tidak ada keluar daripada perkataan dia kecuali Al-Quran, zikir dan ilmu. Itu saja. Masya Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, tidak ada perkataan dia kecuali perkataan daripada Allah Ta'ala. Kita nafsu lagi, cepat nak marah, cepat begini, cepat begini. Jadi sekadar ini saja, minta maaf banyak-banyak. Alhamdulillah Ustaz sudah didatangi tetamu. Jadi sekadar ini saja, kita jumpa pula lain kali kalau diizinkan oleh Allah. Dan sekadar ini saja Ustaz dapat sampaikan, minta maaf di atas segala kekurangan. Kalau tidak dapat memahami, bertanya kepada orang yang lebih alim. Lebih alim agar terungkailah maknanya segala kekusutan yang ada. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.